Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tajuk tugasan kami dalam gamifikasi dalam pendidikan, iaitu tugasan pengaplikasian gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya Muhammad Faris bin Johar dan ahli kumpulan saya yang pertama iaitu Pu Muhammad Azmi bin Pu Ismail dan yang ketiga ialah Muhammad Syahiran bin Muhammad Jafri. Baik. Jadi latar belakang atau masalah dalam kajian kami iaitu pengajaran dan pemudahcaraan PDPC guru pendidikan Islam yang berpusatkan guru dan bercorak tradisional masih dilaksana sehingga kini. Yakni teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru di dalam kelas tidak menarik perhatian pelajar. Hal ini menyebabkan terdapat pelajar yang kurang minat dan kurang menghayati isi kandungan pelajaran pendidikan Islam. Seterusnya, fokus latar belakang atau masalah kajian kami iaitu mata pelajaran sirah. Mata pelajaran sirah ini yang mana yang semua tahu, semua isi pelajaran merupakan fakta-fakta yang penting dan perlu difahami serta diingati oleh para murid. Fakta yang dipelajari adalah banyak serta sedikit sukar untuk difahami oleh murid-murid kerana ianya bersambung dan mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Selain itu juga, pembelajaran sirah biasanya sukar untuk guru zahirkan unsur-unsur menarik, perhatian yang mana boleh menghiburkan murid atau menyeronokkan murid, serta menjadikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif. Oleh itu, pembelajaran yang serius akan menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sedikit membosankan. Hasilnya, murid akan lebih ataupun akan cepat hilang fokus terhadap sesi pembelajaran semasa di dalam kelas dan menjadikan kelas itu tidak lebih interaktif lah. Seterusnya, murid-murid tidak dapat mengingat fakta-fakta yang dikemukakan dalam mata pelajaran sirah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahiran bin Muhammad Jafri akan meneruskan pembentangan di mana kita tadi telah pun mendengar isu-isu berkaitan pembelajaran sirah. Jadi saya akan bentangkan apakah strategi yang kami pilih dan apakah prosedurnya. Jadi dalam pembelajaran sirah ini ada dua isu yang utama yang perlu untuk kita lihat, iaitu yang pertama adalah kesukaran pelajar untuk memahami dan mengingat, serta isu yang kedua adalah suasana pembelajaran yang tidak menarik. Oleh itu, strategi yang kita boleh gunakan adalah menerapkan elemen gamifikasi, iaitu platform Kahoot dalam pembelajaran sirah. Kerana kami lihat dua isu tersebut boleh diselesaikan menggunakan Kahoot. Bagaimana? Kita lihat dulu isu yang pertama, iaitu isu kesukaran pelajar untuk memahami dan mengingat. Jadi, Kahoot merupakan satu platform yang membantu guru menyediakan kuis pendek secara interaktif dan maya. Jadi, guru boleh gunakan keadaan ini sebagai satu kaedah untuk membantu pelajar mengingat. Guru boleh untuk meletakkan soalan-soalan yang sama, jawapannya sama, tetapi dalam susunan yang berbeza dan dia adalah dalam keadaan yang berulang. Jadi bila mana pengulangan soalan ini berlaku, pelajar pun akan mengingat lebih baik tentang fakta-fakta yang penting dalam soalan-soalan tersebut. Jadi daya ingatan mereka tentang topik tersebut akan menjadi lebih baik. Dan yang kedua dalam Kahoot ini juga, peraturan menjawab soalan itu ada waktunya ataupun ada masanya. Masa yang singkat saja, dalam lebih kurang 15 sehingga 20 saat. Jadi bila kita selalu memberikan pelajar ini satu keadaan yang memerlukan mereka untuk membaca dengan cepat, mengingat dengan cepat, menjawab dengan cepat, maka daya
kognitif mereka itu boleh kita kembangkan. Jadi pada akhirnya isu berkenaan dengan pemahaman ataupun tidak hafal, ini kita dapat turunkan kerana pelajar akan daya kognitif mereka itu telah pun kita kembangkan. Kemudian untuk isu yang kedua, iaitu isu suasana pembelajaran tidak menarik, sudah semestinya akan dapat diselesaikan kerana Kahoot ini merupakan satu platform pendidikan secara interaktif, menarik, bukan sahaja dari segi interface-nya, juga dia mampu untuk mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan pelajar dengan soalan-soalan yang akan diberikan. Jadi dua isu ini boleh kita selesaikan dengan platform Kahoot. Seterusnya adalah prosedur. Macam mana kita nak gunakan Kahoot dalam pembelajaran sirah? Yang pertama, sudah semestinya guru kena daftar akaun terlebih dahulu. Kemudian sediakan set soalan yang berkaitan dengan pembelajaran sirah yang akan diberikan. Kemudian sebelum ke dalam kelas, guru sediakan terlebih dahulu nombor PIN. Kemudian di dalam kelas barulah pelajar boleh untuk akses masuk menggunakan peranti. Peranti ini kita boleh guna peranti di makmal seumpama, makmal komputer. Kemudian, guru akan memaparkan soalan-soalan di layar untuk para pelajar jawab menggunakan peranti masing-masing. Kemudian di akhirnya barulah guru akan melakukan penilaian markah melalui data-data yang telah pun dikeluarkan oleh aplikasi Kahoot itu sendiri. Jadi, itulah strategi dan juga prosedur yang kami gunakan dalam melakukan ataupun menyelesaikan isu-isu berkaitan pembelajaran sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazmi binti Ismail akan membentangkan tentang elemen-elemen permainan yang terdapat dalam aplikasi Kahoot. Terdapat 3 sistem yang boleh digunakan pakai. Yang pertama adalah sistem mata, rencana dan serta kedudukan. Bagi sistem mata, ia akan mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan pelajar untuk terus berusaha mendapatkan lebihan mata bagi penilaian guru. Oleh itu, sistem mata mampu meningkatkan motivasi pelajar. Seterusnya adalah berkaitan dengan rencana. Pelajar akan berusaha dan bersaing sesama mereka untuk mendapatkan rencana sebagai salah satu daripada penghargaan guru kepada pelajar. Seterusnya adalah leaderboard. Leaderboard atau tata kedudukan ini adalah satu konsep penilaian oleh guru dalam menentukan pelajar mana yang benar-benar faham berkaitan dengan apa yang telah dipelajari mereka sepanjang sesi tersebut diadakan. Seterusnya adalah keberkesanan impak projek gamifikasi. Terdapat 3 impak daripada projek gamifikasi ini. Yang pertama adalah faktor motivasi. Motivasi pelajar adalah hal paling utama bagi mengetahui sejauh mana pelaksanaan gamifikasi dalam pembelajaran itu berkesan. Oleh itu, guru boleh melihat membuat pemerhatian bagi mengetahui sejauh mana faktor motivasi ataupun motivasi pelajar dapat ditingkatkan melalui kaedah gamifikasi. Seterusnya adalah pengetahuan dan pengalaman. Pelajar akan sedia upaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan bagi melepasi penguasaan atau mendapatkan ganjaran di akhir pembelajaran. Setelah mereka berjaya, mereka akan lebih teruja untuk meneruskan ke peringkat seterusnya berdasarkan kepada kepuasan dari pengalaman yang lepas. Oleh itu, pengetahuan dan pengalaman pelajar juga adalah impak yang boleh didapati dalam aplikasi Kahoot. Seterusnya adalah berkaitan dengan penglibatan dan pencapaian pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, untuk menilai seseorang pelajar, kita perlu melihat kepada tahap penglibatan mereka dan pencapaian mereka. Oleh itu, 2 perkara ini boleh menentukan sejauh mana impak keberkesanan projek ini terhadap pelajar. Jadi, penglibatan dan pencapaian pelajar ini akan menentukan
sama ada gamifikasi yang dijalankan dalam kelas ini berkesan ataupun tidak. Oleh itu, ini adalah salah satu daripada impak projek gamifikasi yang telah kami jalankan. Sekian, terima kasih.